Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Okey, kepada yang mengenali, semoga sahabat-sahabat sekalian berada dalam keadaan kesihatan yang baik, ya. Berada dalam situasi kehidupan yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan, ya, Allah permudahkan segala kesukaran, kesulitan di dalam hidup. Dan insyaAllah Allah SWT kurniakan limpahan rahmat, kasih sayang dan dibukakan pintu rezekinya seluas-luasnya, insyaAllah, mudah-mudahan. Okey, untuk video ini Fakir nak berkongsi berkaitan Isra' Mi'raj. Okey, sempena bulan Isra' Mi'raj ini, nak mengambil sikit ibrah, nak mengambil barakah, insyaAllah, mudah-mudahan, mudah-mudahan dengan kita mendengar baliklah kisah-kisah berkaitan Isra' Mi'raj. Walaupun dah ramai kan guru-guru yang hebat-hebat, guru-guru mulia ni, ramai para syekh masyekh menceritakan dengan jelas, dengan lebih detail, dengan mudah kita faham. Tapi Fakir ni tidak mengajar. Fakir berkongsi sahaja di atas cinta kepada ilmu dan juga di atas rasa sifat cinta kepada sahabat-sahabat muslimin muslimat di mana pun berada, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallim mutaslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Menyayangi, Tuhan yang Maha Suci, yang Maha Agung, yang Maha memiliki setiap kerajaan di langit mahupun di bumi. Okey, jadi untuk video ini, Fakir nak kongsi berkaitan Isra' Mi'raj, tetapi kepada satu bahagian yang lain sikit lah, ya. Dan Nana menggunakan sandaran daripada kitab Sirah Nabawiyah, pada halaman 20, peristiwa Isra' dan Mi'raj, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, maka peristiwa yang agung ini memang telah dicatat sama ada Al-Quran, hadis dan juga daripada kitab-kitab para alim ulama yang hebat-hebat. Tetapi masih ada wujud sedikit perbezaan pendapat-pendapat di antara para ulama imam-imam besar sewaktu terjadinya peristiwa ini. Ada dua nama ahli sejarah yang hebat, yang terkenal juga membahaskan bahagian ini, iaitu Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Mengatakan peristiwa ini berlaku pada tahun ke-10 kenabian. Maka sejarawan terkenal Baihaqi mengatakan pada tahun ke-12, ada yang mengatakan ia berlaku di awal masa kerasulan. Maka dengan menggabungkan semua kenyataan-kenyataan ini, maka ada di antara para alim ulama yang berkata Isra' Mi'raj ini berlaku lebih dari sekali. Para alim ulama dulu ni, bukan Al-Fakir yang cakap tau, tapi para alim ulama, dan Al-Fakir ini hanya menakalkan daripada mereka sahaja. Maka sebahagian riwayat yang sahih menyebutkan Isra' Mi'raj berlaku setelah waktu kematian Abu Talib, bapa saudara yang disayangi Rasulullah, dan Abu Talib juga menyayangi Rasulullah SAW dengan sepenuh hatinya. Dan ia berlaku menurut para ulama waktu tahun ke-10 selepas kerasulan. Hal ini berdasarkan fakta dan hadis yang mengatakan bahawa di saat Mi'raj itu berlaku, Allah SWT memerintahkan
para pengikut Nabi untuk buat solat sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Sehari dan semalam. Sedangkan diketahui sahabat-sahabat, waktu itu solat belum lagi diwajibkan. Di waktu Abu Talib masih hidup. Dan ia diwajibkan selepas kematian Abu Talib. Ini kan, kita boleh tengok kat sini. Dan itulah juga penting untuk kita mengetahui sirah Nabi sebelum lahir sehingga ke akhirnya. Perlu untuk kita tahu agar kita jelas tak menjadi masalah. Kadang-kadang benda macam ni tengok simple, tetapi dia boleh menjadikan satu impact kepada orang yang kurang faham. Okey. Dan ketika Abu Talib sedang terbaring di saat beliau sedang nazak, waktu itu sahabat-sahabat beliau dikunjungi, dilawati oleh para elders. Elders ini adalah para pemimpin Quraisy, Arab Quraisy. Mereka pergi berjumpa Abu Talib yang sedang nazak. Dan mereka minta diselesaikan satu masalah di antara mereka. Mereka dengan anak saudaranya yang disayangnya itu, iaitu baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka minta bahawa Nabi hentikanlah segala dakwah dia. Maka jika Nabi sanggup hentikan segala dakwah mereka, Arab Quraisy ini sanggup nak bagi apa sahaja yang Nabi mahu. Asalkan Nabi jangan berdakwah. Jangan tarik orang Arab Quraisy masuk Islam. Tetapi Nabi mengatakan pada waktu itu, Nabi di sisi Abu Talib, dia mengatakan bahawa dia tak mahu terima apa sahaja daripada puak Arab Quraisy yang kafir. Dan dia berkata, kecuali kalian mengakui, membenarkan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu tinggalkan penyembahan kepada berhala. Nabi dengan tegas dia cakap macam tu. Kemudian baginda mengatakan perkara itu sewaktu sesi berdialog tu. Dia mengatakan kepada mereka, tak ada tanpa Nabi sebut solat wajib, tanpa Nabi sebut akan rukun iman yang lain. Dan benda ni telah memperlihatkan bahawa ketika itu solat masih belum wajib. Memang dilakukan tetapi masih belum wajib. Maka ahli-ahli sejarah, ilmuwan Islam yang hebat-hebat semuanya menyebut bahawa ada sahabat yang memeluk agama Islam seperti Tufail bin Amr al-Dausi menjelang peristiwa hijrah ke Madinah. Waktu itu Rasulullah SAW perintahkan mereka mengakui akan ilmu tauhid dan juga mengakui Rasulullah itu adalah Rasul. Tetapi tidak pula menyebutkan mengenai solat yang wajib. Bukan anak kata sekarang solat tak wajib. Tidak. Ini berkaitan peristiwa. Peristiwa sejarah. Dan kejadian-kejadian ini telah menunjukkan bahawa di waktu peristiwa Isra' Mi'raj yang mewajibkan solat 5 waktu berlaku tidak lama sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Jadi pada sudut sains kita nak tengok Isra' Mi'raj ni ada tak kaitan daripada sudut sains? Dan benda ini telah menarik ramai para ilmuwan, sama ada ilmuwan Islam ataupun bukan Islam, kerana dia ada ilmu pengetahuan alam yang ingin memastikan sebab secara alamiah bagi setiap peristiwa dan penyebab daripada sudut sains fizik kepada setiap fenomena yang terjadi, dan telah mengambil sikap menolak dasar perjalanan Mi'raj itu sendiri. Dan mereka berpendapat bahawa hukum alam dan alamiah atau hukum alam dan ilmiah tidak sehaluan dengan peristiwa Mi'raj yang Nabi lakukan. Misalnya orang-orang yang sebegini yang menggunakan penilaian daripada sudut ilmu sains moden, mengatakan untuk pergi menjauh dari bumi ini perlu
meneutralisasikan graviti bumi ni. Kerana graviti ni kuat menangkap kita dan dia tak bagi kita terbang ke udara. Kalau tak, kita ni jadi macam bola-bola ke apa yang mudah kita hilang dekat langit. Ya. Kerana kekuatan graviti dia akan menarik sesuatu itu balik ke bumi. Betapa kuat kita melemparkannya, bola itu tetap akan jatuh balik ke bumi. Jika tidak, mereka ni meneutralkan cengkaman graviti bumi. Jika bola tidak jatuh lagi ke bumi, dan diperlukan, sangat perlu satu kuasa lonjakan seperti kecepatan. Dan ia perlu lebih atau kurang 25 batu sejam. Diperlukan kecepatan yang begitu, yang laju untuk terlepas dari tarikan graviti bumi. Kerana itu dalam peristiwa Mi'raj ini, berarti Nabi SAW dia keluar daripada wilayah kekuatan graviti dan menjadi tanpa adanya rasa berat yang menarik Nabi. Dan di sinilah persoalan yang berlaku. Bagaimana nak buat perjalanan itu dengan satu sudut kecepatan yang sangat laju tanpa ada teknologi yang diperlukan. Jadi inilah ahli-ahli sains pada hari ini yang mereka melihat daripada sudut ilmiah sains. Jadi kemudian atmosfera ini yang ada di bumi ini membuatkan kita manusia boleh bernafas tidak lebih dari beberapa kilometer dari permukaan bumi. Bermakna kita ada certain level yang kita masih boleh bernafas. Dan jika kita melepasi sesuatu level, satu lapisan atmosfera bumi, maka kita tidak ada oksigen. Jadi ini dari sudut sains lah yang mereka kaji. Okey, tak apa. Kerana untuk melebihi daripada level batas itu, udara dia semakin tinggi semakin nipis. Dan semakin susah nak bernafas. Contoh je kita boleh tengok para pendaki Gunung Everest. Makin tinggi, makin nipis. Mereka sehingga perlukan tabung oksigen untuk bernafas. Dengan cuaca yang sangat sejuk dan oksigen yang kurang. Jadi itu logik yang kita nak tengok. Kan? Kalau macam dia orang naik gunung Everest tu, betul lah. Kan? Tapi ini peristiwa Isra Mi'raj. Dan untuk sampai ke satu titik di mana titik itu tidak tersedia. Sama sekali oksigen tak ada. Macam mana nak sampai ke sana? Jadi mereka memikirkan secara hukum akal dan ilmu sains. Mereka memikirkan bagaimanakah Rasulullah SAW hidup tanpa ada menggunakan bantuan oksigen di waktu melakukan perjalanan di kawasan itu. Kerana ada juga sinaran-sinaran cahaya matahari, ada sinaran-sinaran di angkasa. Apabila terkena apa saja benda, objek akan menghancurkan setiap objek. Dan tiap benda yang ada di bumi apabila terkena pancaran sinar-sinar tersebut. Dan juga sahabat-sahabat, bahawa kawasan udara yang berfungsi sebagai perisai kepada bumi, atmosfera itu. Kerana itu apabila ada berlakunya kemasukan objek, contohnya kalau kita tengok yang mereka tunjuklah, kemasukan balik semula pesawat NASA kan, shuttle itu dia nak masuk balik dalam bumi, mereka akan terbakar di hadapan kerana mereka masuk menentang atmosfera kan. Itu juga dengan asteroid dan meteorit kan. Bila kita tengok, bila mereka masuk ke dalam atmosfera bumi, maka akan jadi api yang menyebabkan jadi berapi di belakangnya yang panjang tu. Okey, jadi itu daripada sudut sains. Alright.
Jadi bagaimanakah Rasulullah SAW boleh terselamat daripada perkara-perkara seperti sinar-sinar yang memancarkan ini? Kerana ia akan menghancurkan apa saja yang terkena. Kehidupan manusia akan jadi kacau bilau lah bila tekanan udara menjadi meningkat ataupun menurun. Manusia hanya dapat hidup pada satu tahap dan tekanan udara yang tertentu sahaja, yang tidak terdapat di ruang angkasa yang tinggi. Jadi para saintis ni kata di luar angkasa tu tak ada oksigen. Kerana mereka mengirakan melalui sudut-sudut kajian sains. Dan tak pernah pula kita nak tengok kalau betul lah tak ada oksigen kat situ yang mereka katakan. Tak ada pula angkasawan-angkasawan tu nak buka helmet dia waktu dia keluar daripada shuttle tu kan. Jadi tak ada pula kita nak tengok. Mereka perlulah buktikan. Kalau betul tak ada udara, kenapa mereka tak nak buka helmet yang mereka pakai tu? Takut nak mati ke apa ke? Jadi mereka pun hanya berteori semata-mata. Jadi itulah yang berlaku. Kehidupan manusia akan jadi huru hara sahabat-sahabat. Bila udara ni tekanan dia naik ataupun turun. Jadi perjalanan yang sangat cepat dilakukan Rasulullah SAW pada malam Isra' Mi'raj itu, mereka kata harus melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya yang dapat dikira oleh ahli sains ni bersamaan dengan 300,000 kilometer per second. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahawa tak ada seorang pun dapat melakukan perjalanan dengan masa yang cepat, melebihi dari cahaya. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW mampu untuk berangkat pergi dengan satu kecepatan melebihi cahaya dan kembali pula dengan selamat dan sihat. Begitu juga kita boleh tengok berkaitan kecepatan ini melalui ujian pesawat tempur. Ada di YouTube yang kita boleh lihat sebilangan ahli-ahli pesawat udara ni, para kapten-kapten yang bawa jet terbang ni, jet tempur ni, mereka menunjukkan kadang-kadang mereka ni akan cuba melepasi tahap bunyi, memecahkan tahap bunyi kan. Jadi mereka laju, mereka dapat pecahkan tahap bunyi. Jadi ada video menunjukkan, dan juga begitu juga dengan mereka mengkaji bahagian apa mereka panggil macam mereka kaji benda yang berat, tekanan-tekanan ada 1G, 2G, 3G tu. Ada ditunjuk oleh para pemandu pesawat tempur. Jadi jawapannya sahabat-sahabat adalah sangat-sangat perlu untuk diketahui oleh kita ini perkara sebegini untuk kita akan menjawab sekiranya ada orang-orang bukan Islam yang cuba bertanya, mempertikaikan, dan mereka cuba nak ajak kita berbincang kononnya. Dan kenapakah orang-orang yang terhormat dalam bidang-bidang sains ini nak tahu benda macam ni? Dan mereka nak cuba menjelaskan hukum alam. Adakah maksud mereka itu bahawa perjalanan di angkasa itu satu benda yang mustahil? Adakah sesuatu yang mustahil? Apabila mereka ini mengkaji cara logik, cara kajian ilmiah oleh ahli astronomi timur dan barat. Dan telah menunjukkan perkara ini adalah wajar dan tidak mustahil. Kerana sahabat-sahabat, Rusia dia pernah meluncurkan satelit Sputnik dia tu. Satelit Sputnik yang bulat tu kan. Bahawa satelit itu telah berjaya dan berlegar. Berlegar di angkasa pada tahun 1957. Pertama kali Rusia yang dapat lancarkan satelit. Ketika itu US belum lagi. Dan menjadi jelas bahawa kekuatan graviti dapat dineutralasikan dengan menggunakan alat seperti roket. Laju. Demikian juga dengan meluncurkan kenderaan-kenderaan angkasa yang membawa para angkasawan ini. Juga menggunakan dengan alat lonjakan roket. Dan menjadi jelas bahawa
hal yang dianggap penghalang bagi perjalanan manusia di luar angkasa berkait rapat dengan bantuan sains serta teknologi. Dan bahawa dengan teknologi juga dapat manusia mengatasi masalah sinaran pancaran yang berbahaya di luar angkasa. Dan juga mereka mempelajari akan hal-hal yang menyulitkan keadaan ketika di udara. Dan kini sahabat-sahabat, ilmu pengetahuan tentang angkasa ini telah tersebar meluas. Dan para ilmuwan menjadi optimis bahawa kelak mereka mampu hidup di salah satu lingkungan angkasa. Mereka lah yang kata. Dan mereka juga berkata, mereka membuat perjalanan ke bulan dan planet Marikh dapat dilakukan dengan perkiraan-perkiraan secara saintifik. Jadi dekat sini anak tak nak bahaslah pada benda yang lain, cuma anak nak bercerita pada bahagian ini saja. Pada bahagian ini saja, dan anak tak nak masuk pada bahagian-bahagian lain. Kalau ada orang tak percaya ke apa ke, tu terpulang. Akan ada orang kata NASA ni menipu, macam tu macam ni kan. Jadi terpulang kepada anda, pemahaman anda, kajian anda. Dan anak hanya bercakap melalui sandaran yang ada dalam kitab. Kemudian perkembangan sains moden dan teknologi telah menunjukkan dengan sangat jelas bahawa perjalanan demikian itu sungguh mungkin boleh dilakukan dan tidaklah satu yang mustahil dan tidak logik. Mungkin ada yang akan berdalih bahawa perjalanan demikian tak boleh dilakukan tanpa alat-alat ilmiah, alat-alat moden. Dan kerana Rasulullah SAW tidak punyai kemudahan teknologi pada waktu itu, terutama pada peristiwa Isra' Mi'raj. Macam mana dia boleh melakukan perjalanan itu? Okey. Jadi sekian sahabat-sahabat. Ana berhentikan dulu sesi video ini, Isra' Mi'raj dan sains, pada bahagian bagaimana mungkin Rasulullah SAW yang tak ada keupayaan daripada sudut teknologi seperti roket, dan baginda dapat membuat perjalanan Isra' Mi'raj naik ke langit. Dan mereka berfikir, para ilmuwan saintis, bagaimana mungkin manusia buat perjalanan sebegitu. Jadi di sini nak terangkan sedikit sebelum anda tamatkan video ni. Allah itu maha besar. Allah itu maha kemampuan apa saja. Dia yang maha besar, dia yang maha mengetahui. Jadi insya-Allah akan ada sambungan lagi pada bahagian kedua. Jadi kita jumpa lagi. Sebelum tu mohon maaf jika ada sebarang kesilapan. Jangan lupa support channel ini dan FB page juga. Dan terima kasih. Jangan lupa share, like dan subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.